Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Kita berjumpa lagi dalam Flick Classroom Sains tahun 4 dan tajuk kita pada kali ini ialah pantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk membuktikan bahawa cahaya boleh dipantulkan dengan pemerhatian satu aktiviti. Kedua, memerihalkan 3 hingga 5 kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan. Ketiga, membuktikan cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan satu aktiviti. Dan keempat, memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan satu aktiviti. Kriteria kejayaan kita pada kali ini: pertama, dapat menyatakan maksud cahaya dipantulkan. Kedua, dapat membuat kesimpulan cahaya dipantulkan melalui aktiviti yang dijalankan. Ketiga, dapat mengenal pasti kegunaan prinsip pantulan cahaya. Keempat, dapat melakar gambar rajah sinar pantulan dengan betul. Kelima, dapat menyatakan maksud pembiasan cahaya. Keenam, dapat membuat kesimpulan cahaya dibias melalui aktiviti yang dijalankan. Dan yang ketujuh, menerangkan pembiasan cahaya melalui aktiviti pembentukan pelangi. Apakah itu pantulan cahaya? Pantulan cahaya ialah satu fenomena di mana cahaya melantun balik apabila mengena satu permukaan seperti permukaan cermin. Terdapat pelbagai contoh pantulan cahaya yang berlaku dalam kehidupan kita. Antaranya ialah pantulan cahaya daripada permukaan air. Imej terbentuk pada permukaan air. Kedua, pantulan cahaya daripada permukaan lantai seperti lantai berjubing. Dan yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan logam. Ini adalah 3 contoh pantulan cahaya yang berlaku dalam kehidupan kita. Apakah kegunaan pantulan cahaya? Antara kegunaan pantulan cahaya ialah kita dapat melihat wajah kita melalui penggunaan cermin muka. Selain itu, pantulan cahaya juga digunakan dalam alat dikenali sebagai periskop. Periskop ialah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berada pada permukaan atas, sebagai contoh permukaan atas air. Periskop digunakan dalam kapal selam. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dan dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Terdapat 2 cermin dalam periskop yang memantulkan cahaya yang membolehkan objek dilihat daripada permukaan bawah. Ini adalah kegunaan pantulan cahaya dalam periskop. Ketiga, pantulan cahaya juga digunakan dalam kenderaan seperti kereta dan motosikal. Penggunaan cermin sisi kereta adalah contoh pantulan cahaya pada kereta. Kita dapat melihat objek atau kenderaan yang berada di belakang dengan adanya cermin sisi kereta. Selain itu, cermin pandang belakang kereta juga menggunakan prinsip pantulan cahaya yang membolehkan pemandu melihat kenderaan yang berada di belakang. Pantulan cahaya juga digunakan dalam cermin pergigian. Doktor gigi dapat melihat struktur gigi atau dapat memeriksa gigi pesakit dengan menggunakan cermin pergigian. Selain daripada itu, cermin seleko juga adalah salah satu contoh pantulan cahaya. Cermin seleko digunakan untuk membolehkan kenderaan melihat kenderaan yang berada di hadapan seleko. Seterusnya, penggunaan pantulan cahaya juga digunakan kedai gunting rambut untuk melihat imej bahagian belakang kepala melalui cermin diletakkan di belakang. Ini adalah contoh-contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, seterusnya kita perlulah mengetahui berkenaan dengan sinar pantulan. Apa itu sinar pantulan? Sinar pantulan akan terjadi apabila cahaya dipantulkan. Di dalam gambar rajah sinar ini menunjukkan bahawa terdapat sinar tuju, iaitu sinar daripada sumber cahaya, kemudian sinar pantulan, iaitu sinar yang terjadi selepas cahaya dipantulkan. Ini adalah gambar rajah sinar. Murid-murid perlulah mengetahui dan boleh dapat melakar gambar rajah sinar ini dengan betul. Baiklah murid-murid, untuk melihat berkenaan dengan pantulan dan sinar tuju dan sinar pantulan, murid-murid boleh laksanakan aktiviti ini.
Aktiviti ini boleh dilaksanakan di rumah. Berikut ialah bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti ini. Murid-murid memerlukan: pertama, lampu suluh. Kedua, cardboard yang telah dibuat celah seperti ini. Sekiranya perlu, murid-murid bolehlah meminta bantuan ibu bapa untuk membuat celah ini. Seterusnya, murid memerlukan kepingan cermin. Baiklah, murid-murid perlu menyusun alat-alatan ini seperti ini. Kemudian, murid boleh nyalakan lampu suluh dan lihat apa yang berlaku. Kemudian, murid-murid gerakkan sedikit lampu suluh seperti ini dan perhatikan apa yang berlaku. Dapat diperhatikan di sini bahawa gambar rajah sinar pantulan terhasil. Dapat diperhatikan di sini sinar tuju iaitu sinar daripada sumber cahaya dan sinar pantulan iaitu sinar selepas cahaya dipantulkan. Kemudian murid-murid ambil pensel dan pembaris dan lakarkan garis sinar ini. Lakarkan gambar rajah sinar pantulan di atas kertas putih itu dan buat anak panah, iaitu anak panah daripada sinar tuju kepada sinar pantulan. Ini adalah cara untuk melakar gambar rajah sinar pantulan. Murid-murid boleh laksanakan ini di rumah. Seterusnya, pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang seterusnya ialah cahaya boleh dibiaskan. Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya boleh dibiaskan? Cahaya boleh dibiaskan bermaksud cahaya bergerak dari satu medium ke satu medium yang lain. Apa itu medium? Sebagai contoh, penyedup minuman ini diletakkan dalam gelas berisi air dan didapati apabila melihat dari permukaan luar gelas, penyedup minuman itu kelihatan seolah-olah bengkok. Ini menunjukkan bahawa berlakunya pembiasan cahaya. Cahaya bergerak daripada medium udara kepada medium air. Ini yang dimaksudkan kepada cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain dan berlakunya pembiasan cahaya. Mengapakah penyedup minuman itu kelihatan seakan-akan bengkok? Adakah ia telah bengkok? Tidak, ia sebenarnya tidak bengkok, tetapi ia kelihatan bengkok kerana berlakunya pembiasan. Cahaya daripada penyedup minuman di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak daripada medium udara ke medium air. Ini menyebabkan imej penyedup minuman itu dianjak ke atas dan kita akan melihat penyedup minuman itu seolah-olah bengkok. Seterusnya, ayo laksanakan sedikit aktiviti untuk membuktikan pembiasan cahaya. Aktiviti ini boleh berlakukan di rumah. Alat-alat yang diperlukan ialah gelas kaca, pensel dan air. Langkah pertama ialah masukkan air ke dalam gelas kaca. Kemudian, ambil pensel tadi dan masukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air tadi. Cuba murid perhatikan dari luar gelas kaca itu. Apakah yang dapat diperhatikan? Ya, pensel di dalam gelas kaca yang berisi air tadi kelihatan bengkok. Ini adalah membuktikan tentang pembiasan cahaya. Selain daripada itu, pembiasan cahaya juga terlibat dalam pembentukan pelangi. Bagaimanakah pelangi terbentuk? Pelangi kebiasaan yang terbentuk apabila cahaya matahari kelihatan selepas hujan. Apakah kaitannya dengan pembiasan cahaya? Ya, pembiasan berlaku apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, menyebabkan pembiasan dan terbentuklah pelangi. Ini adalah proses pembentukan pelangi yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Seterusnya, mari kita sama-sama melakukan aktiviti pembentukan pelangi.
Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti ini ialah pertama, air dan besin. Kedua, kertas, banner ataupun dinding. Dan yang ketiga, cermin. Pastikan murid-murid melaksanakan aktiviti ini di luar rumah dan dengan kehadiran cahaya matahari. Langkah-langkahnya ialah, besen yang berisi air tadi diletakkan di bawah cahaya matahari. Kemudian, masukkan cermin ke dalam air dan halakan cermin itu ke arah dinding atau banner seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Perhatikan apa yang berlaku. Ya, pelangi terbentuk. Baiklah murid-murid, itu adalah penerangan berkenaan dengan pantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Untuk meningkatkan kefahaman murid-murid, ayo laksanakan tugasan yang diberikan. Murid-murid jawab tugasan 1, salin soalan dan jawab soalan 1 dan 2. Selamat belajar murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi dalam Klik Kelasmu seterusnya. Laksanakan tugasan yang diberikan dan stay safe at home. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.